Tambah sekolah Cina kan. Bila pula sekolah Cina nak berubah? Mendaulatkan bahasa Melayu. Ini yang kita nak kan. Saya dah bagi satu contoh lah supaya mudah difahami kan. Kerajaan Kementerian Pendidikan dia sedar perkara ni dan dia cuba berusaha untuk memperbaiki keadaannya supaya budak-budak ni boleh bahasa Melayu dengan baik. Contoh caranya tambah bahasa Melayu. Apabila polisi dah keluar bahasa Melayu ditambah daripada cuba nak tambahlah daripada 180 minit seminggu kepada 240 minit seminggu, ditentang habis-habisan oleh orang Cina sebab dia kata kalau kita tambah masa bahasa Melayu, dia akan mengambil masa subjek lain dalam bahasa Cina. Jadi budak-budak Cina ni tak akan pandai bahasa Cina. No, itu saya nak sebutkan. Penambahbaikan kerajaan cuba buat, dia lawan. Contoh lain, saya nak bagi tahulah apa yang mereka kenakan syarat kepada kerajaan. Kadang-kadang tak adil juga kan. Sekolah bantuan kerajaan sepenuhnya gaji semua dibayar oleh kerajaan dan sebagian besarnya lah kan. Kalaupun bangunan bukan dan sebagainya, tanah bukan, tapi gaji dia kerajaan bayar dan sebagainya kan. Jadi saya nak sebutkan saranan-saranan kerajaan tidak pernah diambil kira soal penambahan pengajaran pembelajaran bahasa Melayu. Mereka pula tetapkan syarat kepada kerajaan. Contoh lain, guru bahasa Inggeris, guru bahasa Melayu. Jika yang mengajar bahasa Inggeris tu bahasa Melayu itu adalah orang Melayu ataupun orang India, mereka mesti ada kredit SPM ataupun UEC dalam bahasa Cina. Dah nampak tak? Adil ataupun tidak? Maknanya guru mengajar bahasa Melayu yang bukan Cina, this is JKC, perlu ada kelayakan dalam bahasa Cina untuk mengajar. Kenapa? Sebab dia tak mahu bila dia mengajar bahasa Melayu nanti kan, dia mengajar bahasa Inggeris, dia tak boleh terjemahkan dalam bahasa Cina. Balik-balik perkauman juga. Balik-balik benda-benda rasis. Sebab itu kata, dia menentang, dia kata rasis, sebenarnya dia yang rasis. Saya bagi tahu sejarah yang lain pula. Dulu, apabila mata pelajaran sejarah, subjek sejarah diperkenalkan, di sekolah rendah, asalnya subjek sejarah ini mesti diajar dalam bahasa Melayu. Bila keluar sejarah ini, dia juga yang menentang, ya, Persatuan Cina yang menentang supaya subjek sejarah ini diajar juga dalam bahasa Cina. Jadi saya nak sebutkan apa juga perancangan kerajaan, polisi kerajaan untuk memperbaiki supaya budak-budak ni faham bahasa Melayu, dapat bahasa Melayu dengan baik, dan semua ditentang sebab kalau kita bebankan dia dengan bahasa Melayu dengan masa yang banyak, dia akan mengambil subjek-subjek bahasa Cina yang lain. Jadi adilkah kita sebagai rakyat Malaysia duduk dalam sebuah negara yang ada agenda nasional dia, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa perpaduan dan sebagainya, anak-anak kita ini dia dihadkan untuk belajar bahasa Melayu ini di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Saya nak sebutkan, sekolah ini tidak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang. Jadi, di mana kita bercakap soal perpaduan? Ini perkara yang kamu perlu fikirkan. Sebab itu, benda-benda macam ni mari kita debatkanlah. Baru kita boleh nampak yang mana hitam yang mana putih. Saya sekali lagi, saya cabar perempuan yang bangkitkan isu ni di luar parlimen. Mari.